which is the latter part of the checkbox just now. We already learned about the checkbox, but now we want to understand about the use of the another things, which is the yes, no, option, command button, image and so on. So now saya pergi kepada clinical. Kalau anda perasan, page saya yang baru ni adalah pada clinical page. So saya pergi pada clinical page lah. So please go to the next page, sebab kita nak cari satu blank page lah, just a very simple one. Epic and clinical. Okay, saya akan pergi pada epic and clinical. So now macam biasa dekat field ni saya akan letak field lah sebagai clinical and epidemiological and clinical. Clinical. Okay, name of page. Okay, selesai. So name of page ni akan ada kat sini. Allah, kecil sangat pula. So macam mana nak besarkan? Pergi properties. So you are going to adjust everything on the font. So the font need to be bigger a little bit. So I'm going to use the same font which is before. Name as Arial. Okay, regular. Make it a little bit bold. Okay, so now I have the title epidemiological and clinical. Okay. Epidemiological and clinical ni, saya nak buat a very simple one which is correspond to the checkbox. Checkbox dah cerita tadi, yes, no. So tuan-tuan boleh pergi kepada yes, no ni. Tolong tarikkan yes, no ni, masukkan. Yang ini hanya sebagai contoh. Saya letak gender lah. Gender ni mudah untuk tuan-tuan faham bahawa dia adalah perkara yang menceritakan tentang jenis lelaki atau perempuan lah. So you boleh klik required and then klik OK. And then dia akan keluarkan gender lah. Seperti yang ada ni gender yes no. Tak betul lah gender tak boleh yes no. Gender ni mestilah apa dia? Mestilah option. Ya Allah, saya pun perangai tak betul. Okey, kat sini mungkin kita boleh letak simptom lah simptom muntah. Okey, muntah. Okey, kat sini kita boleh tulis muntah. Okey, just nak give you an idea. Muntah. Macam itulah simptom muntah. Dia orang akan pilih lah yes ataupun no. Okey, jelas ya? Dia tak sesuai buat yes no ni untuk gender. Gender kena pakai option. Saya silap bawah ni. Option. Okey, dah sudah simptom muntah ni. Okey, cuba tuan-tuan dan perempuan copy. Okey, cuba tuan-tuan dan perempuan paste. Tengok apa jadi. Bila tuan-tuan dan perempuan copy dan paste, dia akan jadi lagi satu lah simptom. Okey, contohnya saya letak simptom yang kedua ni adalah cirit berit contoh. Okey, so saya right click dan pergi properties. Just to make yourself familiar simptom muntah, lagi satu adalah simptom cirit. Contoh. Okay, so I'm going to click OK. Tapi remember bila you buat copy paste, you kena tengok nama dia tu adalah nama field muntah. Field name dia adalah muntah. So kalau tengok dekat cirit, right click properties, tengok kepada nama field itu. Nama field dia adalah muntah juga. Nampak tak? Muntah satu. So dia akan ascending dia tak boleh diubah lah. Bagi copy daripada atas. Dia ada bagusnya kalau you buat contoh simptom lah. Macam simptom. Jadi simptom kat sini akan tulis simptom 1, simptom 2. Lepas tu bawah dia akan ikut urutan. Nanti you copy paste lah. That is one of the way to do it lah. Selain daripada itu, anda juga boleh gunakan option. Kita akan tengok saya pun nak biarkan tuan-tuan puan explore apa jadi nanti kepada jenis data yang macam ni. Maknanya kalau kita buat yes no, apa jadi pada data tu? Adakah data tu dalam bentuk yes, no, ataupun data tu akan dalam bentuk 1 dan 2, 0 dan 1. Apa akan jadi kepada option? So ini semua kita akan explore sekejap lagi. Baik, tuan-tuan dipersilakan untuk tekan butang option. Option ni macam saya kata tadilah, tak lain tak bukan gender. Gender ni tuan-tuan letaklah male dengan female. So this is the basic lah, basic understanding untuk kita punya gender. So tuan-tuan boleh letakkan dan dia akan ada box. Ini yang saya kata tadi sesuai untuk jenis rumah tadi. Betul tak? Tak sesuai kalau jenis rumah kita minta orang tanda dalam checkbox. Apatah lagi gender ni awak tanya dalam checkbox, memang tak betul lah. Okey, dah sudah ya? Okey, persoalan dia, awak perasan tak? Dia tak ada tekan butang save pun. Nampak tak? Nampak tak? Yang Epic Info ni tak ada apa-apa pun pasal tekan butang save. Jawapan dia save sendiri Dia save sendiri. Apabila anda letak je apa-apa bahan dan dokumen dalam anda punya canvas, dia akan automatically save for you. Okay, so now next is going through the next one, which is the command button. Command button ni biasanya digunakan untuk membuat prompt. Prompt ni contohlah anda suruh buat
jawab 5 soalan, lepas tu tekan analyze, berapa markah. Itu contoh command button. So kat sini saya buat satu button lah, namanya analyze. Yang ini maaf ya, yang ini kena ada buat programming ataupun coding sikit. Kemungkinan saya tak tunjukkan lah, cuma saya tunjukkan je button ni boleh dibuat. Itu je. So untuk apa button ni? Button ni untuk buat an action. So nanti anda akan mula merasakan bahawa lebih baik buat pakai Google Form. Percayalah cakap saya. Lepas ni anda akan macam, dia pakai Google Form je. Sebab kalau klik dia boleh buat sesuatu. Yang ini kalau nak buat kena pakai program sikit ya. Okey, image semua orang tahu, masukkan image. Ini image. Image satu. Okey, image. Anda boleh letak image. Image ni dia ada cara nak masukkan dia, tapi dia agak tricky sikit at the moment. Nanti kita akan tengok macam mana dia punya hasil dia. Kita masukkan je dulu contoh-contoh ni. Okey, mirror adalah lebih kepada nak duplicate, tapi dia macam mana? Mirror ni contoh, ada satu soalan kat depan, yang mana soalan tu akan dipanggil balik pada page yang akan datang. Faham Contoh macam nama lah, nama tadi dah type. Lepas tu nama tu nak dipanggil balik. Itu dipanggil mirror. So kalau tuan-tuan boleh ambil mirror ni, letak dalam canvas, dia akan tanya dekat sini, nak mirror apa? So kita nak mirrorkan, contohnya adalah jenis rumah lah. Jenis rumah, saya mirrorkan. So assign variable saya adalah seperti berikut lah, which is tak ada dia ada certain data saja yang boleh digunakan untuk mirror ni. Saya ambil investigator lah, sorry saya ubah, saya ambil investigator, penyiasat epic epic siasat. Okay. So dia akan mirrorkan apa yang kita tulis lah kat depan tadi tu. Ini contoh mirror. Nanti kita buat je, nanti kita tengok apa jadi. Bila kita buat macam ni, apa jadi? Bila kita buat macam ni, apa jadi? Sekejap lagi saya akan bagi tuan-tuan peluang untuk menaip data, lebih kurang 5 ke 10 data, bagi setiap seorang, supaya kita boleh fill lah macam mana nak key in data. Okey, seterusnya adalah grid. Okey, grid ni dah sedikit teknikal lah. Tuan-tuan puan bersedia? Dah sedia dah? Okey, grid ni, ambil grid ni, masukkan, okey, grid ni saya rasa kita pergi kat laboratory pula. Pergi dekat yang nombor 3, namanya laboratory. Page yang ketiga, laboratory. Kita akan masukkan title sikit kat sini. Okay, just put something to do with the laboratory. Laboratory title. Okay, so I'm going to change the font as usual using the Arial, and then followed by the bold little bit here, and then the size are going to be increased at 20, and it becomes something like this lah, laboratory. Okay, laboratory. So dalam laboratory ni we are going to explore the new versions of the field which is named as grid. So grid ni sedikit technical, harap tuan-tuan boleh follow. Dah sedia? Dah sedia Masukkan grid ke dalam canvas. So dia akan ada questions ataupun prompt Kat sini saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh result darah. Contoh ini contoh ini contoh result darah. So kita akan ada grid column. So you akan define a specific grid column definition. So I'm going to click add. Add ni anda akan tambahkan lah column header name of the grid tu. Contoh dia nanti dia akan jadi seperti ini. Contoh dia ada nama lah. Contohnya awak test untuk glucose. Contohlah. So dia ada kolom yang kedua. Ini awak test untuk apa? Kolom B awak test untuk IgG. Kan ada IgM. Kan ini semua kita panggil imuno ELISA lah. Imuno ini immunosorbent assay. Dia adalah kita tengok immunological response. So kalau ada benda ni, so kita akan hypothesize bahawa ada dengue dan lain-lain. Betul tak? Awak guna IgE ke IgG Apa beza IgG? IgG pula. IgM dengan IgE apa beza? Okey, memang dua-dua tu antibody. IgG ke IgE ke apa-apa yang ELISA ni memang antibody betul. Saya nak tanya kenapa pakai yang E atau M? Dia mesti ada sebab. Siapa tahu? Sebab M tu yang masa terbaru. Okey. Dia dah lama. Okey, itu jawapan yang betul. Dia adalah berdasarkan kepada
history ataupun current. Sebab apa kita nak tentukan benda tu? Agak-agak Tentukan daripada sejarah dia. Dia pernah ada tak case tu before. So kalau dia ada case tu, contoh macam denggi lah. So dia berpotensi untuk dapat denggi biasa ataupun denggi berdarah yang lebih serius daripada dia previous exposure. So itu sebab apa awak pakai immunosorbent link assay. ELISA, nama dia IgG ni memang betul. Dia adalah untuk uji anda punya antibody. Biasanya kita akan pakai ELISA kit, enzyme link immunosorbent assay. Sama ada anda gunakan AU, anda gunakan air kencing, atau anda gunakan dia boleh pakai lah kit yang ada. Alright, jelas ya? Yang macam kita pakai untuk swab hidung ataupun lidah tu, tekak bagi COVID itu adalah kit apa? Rapid test. Apakah dia punya konsep pemberian result? Kena faham tau. Setiap satu kit dia berbeza-beza. Kit yang macam ELISA ni dia akan tengok immunologic response. Kit yang macam RTK tu dia untuk check apa? PCR lain. PCR you masuk lab you tengok genomic. Okay, jam dah Alright. So ikhtibar dia tak apa. Ini memang biasalah minggu yang kedua ketiga Ikhtibar dia saya nak maklum kepada tuan-tuan dan puan kena ambil tahu sebab benda-benda ni akan ditanya nanti oleh doktor pakar satu. Yang kedua, you memang tak tahu pun tak apa, tak betul pun apa yang you faham pun tak apa, sebab itulah modal untuk you berbincang dengan pakar, why you use this, why you use that. Kalau anda kosong, anda memang terima je macam tin, jadi kekhawatiran saya adalah anda tidak akan betul-betul faham. So, mengambil pengalaman saya pernah jadi student juga dulu, bukan dalam adat lah, tapi dalam ijazah. Saya tak akan masuk kelas tanpa saya tahu dulu apa yang saya nak tanya. So, biasanya saya ada dah 10 soalan, 20 soalan nak tanya saya punya prof. Dia dah tahu dah, memang budak ni akan tanya soalan. So, saya memang akan prepare dengan soalan. Dan soalan yang saya tanya biasanya akan ikut kepada objektif pembelajaran hari itu yang mana saya suspek saya tak cukup faham ataupun saya tak well versed. Itu macam yang tadi lah, saya bagi contoh. Apa beza RTK, apa beza immunologic dengan non-immunologic. So yang ini semua you kena find out lah. Alright, so next, dekat grid ni tadi saya ulang balik. Mungkin ada yang dah terlost sebentar, saya ulang balik. Saya pergi kepada grid and then I'm going to get the grid using the darah, result darah. Atau result apa? Keputusan darah. So, darah ini akan diambil oleh orang-orang yang ada lesen lah ambil darah seperti nurse, doktor dan lain-lain. Okey, so katakanlah yang tadi pertama saya ada glukos. Ini contoh. Mungkin tak sesuai lah glukos sebagai cerita kita ni. Tapi nak tunjuk kepada tuan-tuan, cuba nampak bawah ni. Dia ada jenis column type. Column type ni anda boleh pilih lah sama ada number, date, time, checkbox, yes, no, legal value, common, legal. So kat sini kemungkinan oleh kerana glukos kita boleh letakkan number lah sebab nak masukkan nombor ya. Kemudian tuan-tuan boleh klik required ataupun jadikan dia optional, tekan butang save column. Bila anda tekan save column maka akan adalah glukos dekat A tu. Boleh bayang saya punya struktur yang asas tu. Okey, next adalah katakanlah kita ambil IgM yang ini adalah jenis data Boolean kan, iaitu ada ke tak ada, betul tak? Contoh yes or no. Maknanya detected, not detected. Okey. Kemudian kita ada data yang ketiga. Data yang ketiga tu contohnya IgM, IgG. Okey. Yang ini contohnya juga adalah lebih kepada katakanlah yang ini date time. Contoh kita nak mempelbagaikan example just to give you an idea nanti apa jadi pada table kita. Dah sudah. Kalau kata tersilap, tuan-tuan boleh pergi balik kepada kolom yang spesifik berkenaan dan boleh ubah accordingly ya. Contoh macam ni IgM memang saya buat yes dan no. IgG tadi memang saya buat dia sebagai date time. Glucose tadi saya buat dia sebagai number. Kita nak masukkan nilai lah. Dan kita tekan butang O. Okey, kat sini kan nampak tak? Dia ada range kan? Range ni anda boleh masukkan lah. Data quality. Okey, biasanya glucose level berapa sampai berapa? Berapa? 1 sampai 100. Saya 1 sampai 20 kan? Ada ke 1 lah? Mana ada 1 kan? Tapi kena tengok unit lah. Unit. 4 sampai 10 kan? Ok.
Okey, kita boleh letakkan range lah, contoh 4 sampai 10. Siapa yang lebih range ni kira the column bar have not been saved, sorry. So anda dah siap, anda kena tekan save lah. Bila dah tekan save, baru dia akan terlaksana seperti ini. Dah sudah, anda boleh tekan butang O. Okey, bila anda tekan butang OK tuan-tuan dan puan, dia akan keluar satu tabel. Ni contoh tabel. Okey, kadang-kadang kita akan guna benda ni untuk apa? Siapa tahu? Kita nak buat follow up. Contohnya macam ambilan darah pertama, ambilan darah kedua. Faham tak? Ini kan kita punya ambilan darah pertama. Contoh darah pertama kita ambil, berapa bacaan dia? Okey, ini tak boleh nak tekan lah sebab ini dalam edit mode. Nanti bila anda nak masukkan data, baru kita perasan. Sekejap, saya tunjukkan macam mana dia punya rupa dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia tak nak bawa Okey, siapa suruh pakai Mac Okey, contoh nanti data tadi akan jadi seperti yang anda lihat sekarang ya. Bila anda buka je data kamu, tuan-tuan dan puan sekalian, dia akan ada dipanggil sebagai kolom. Kolom ini akan memudahkan you all untuk memasukkan data lah. Mungkin orang makmal yang akan masukkan data ini, bukan you all, ataupun you all yang masukkan sendiri data selepas mendapat result daripada SIMCA nama makmal result kan, pernah dengar SIMCA ini contoh glukos. So anda akan masukkanlah nilai dia, katakanlah 4.5 something like that Okey, ini missing. So anda boleh pilihlah yes. Yang ini adalah yang telah anda spesifikkan tadi, 18. Okey, this is the example lah macam mana output dia. Jelas? Tak berapa jelas sangat sebab kotak ni kecil Okey, saya edit form balik. Save changes, no. Okey, boleh buat ke tak boleh buat? Jadi ke tak jadi? Tak berapa cantik Nanti saya ulang balik saya ulang balik. Jangan risau, saya ulang balik. Saya akan ulang balik dengan mendelete dengan mendelete. Bagi puas hati semua, saya delete terus Tapi saya tak delete semua lah, saya delete yang laboratory dia je lah Yang lab ni, tuan-tuan dan puan, saya persilakan untuk melihat bagaimana saya delete. Saya right click dan saya tekan butang delete. Baik, saya ulang balik semula. Pada grid, anda akan seritkan grid ini ke dalam. Kemudian saya akan letak dia sebagai result keputusan. Kau cakap Melayu boleh tak? Darah. Kemudian kita akan tekan butang add. Dekat add ini saya akan letak yang pertama adalah glukosa dan ianya adalah data number yang mana mempunyai julat 4 hingga 12 contohlah. Okey, saya tekan save column followed by the another one which is the immunologic response which is the IgM. IgM ini saya letakkan dia sebagai data yes no. And then I'm going to put the save column also. And then last but not least is IgG. IgG ni saya letakkan as the example of the date. Okay, this one date. And then I'm going to specify the range also can. Tak payah specify apa. Save column. And then tekan OK. Dan lagi sekali OK. Selesai So kotak saya yang menceritakan tentang keputusan darah ini telah wujud. So tuan-tuan boleh memperkemaskanlah kotak masing-masing. Okay. Allahu Akbar. Allah. Dia tak nak turun. Okay. Saya rasa you all punya boleh gerak-gerak kan? Ke tak boleh? Saya punya ni minta maaf lah Saya minta maaf sebab saya punya Mac ni, walaupun sendiri boleh nampak ni, terkial-kial saya nak mengadjustnya. Dia tak compatible ni. Ada dengar bunyi kipas? Kipas Mac saya ada bunyi? Jangan. So maksudnya dia sedang berjuang. Dia berjuang pada titisan darah terakhir. Dia sebab dia ada run 2 OS, jadi dia memang kicap sikit lah. Cuba kita tengok RAM tinggal berapa. Kita tengok RAM. RAM tinggal 108 daripada 8 gig. Alright. Next adalah legal values. Okay, boleh jadi ke tak boleh jadi? Kalau tak boleh jadi, bagi in the last page, which is the environment. So we are going to specify here as a environmental assessment. So environmental assessment ni must be a part of your expertise lah Tuan-tuan dan puan semua mesti expert lah dalam bab ni. So kalau kata PPKP ni, bagi saya dia memang hebat lah untuk mengambil sampel apa-apa yang berkaitan dengan environment. Kalau anda tak hebat, anda kena hebatkan lah mulai keluar daripada jadi graduan adet ni. Okay, environmental assessment ni kita akan cuba explore satu menu yang baru or another new field. We call it as a legal values. Okay. Jadi ke tak jadi ni? Sama tak macam saya? Sama Okay, go to the legal values and then try to insert it inside your blank canvas.
So kat sini environmental assessment, for example, kita nak ambil kat sini sampel lah, sampel. Sampel, jenis sampel kot, jenis sampel. Okay, kita try tengok jenis sampel. So now dekat bawah tu kita ada data source tau, data source. So anda boleh tekan butang 3 noktah tu, ada 3 noktah dekat radio button, this is called radio button. So you can click this 3 dot, it will open up the setup code ataupun legal link. Legal link ni ataupun setup code ni adalah lebih kepada existing databases. Dia macam databases yang linkages lah dengan anda punya data ni. So kat sini contoh saya tak ada apa-apa data, saya boleh tekan butang create new. Kalau ada saya boleh tekan use existing. Kalau tak ada saya boleh buang lah. Macam ni tadi, tuan-tuan pun akan perasan ada kod sa ni, saya buat dummy lah contoh. So kalau tak ada, mari kita buat sama-sama ya. Kita tekan butang create new. Keluar tak? Okay, saya ulang lagi sekali. Pertama, ambil legal value, masukkan legal value ni dalam blank canvas. Kita akan buat jenis sampel. Jenis sampel. Kemudian kita akan tekan butang yang bawah ni, radio button, data source. We are going to click this 3 dot because it's going to open up the legal link. After that, you create new. Tekan create new ni. Anda boleh buatlah jenis sampel yang berkenaan. Contohlah, saya tulis sini tanah. Lepas tu, saya tekan butang hyphen. Saya tekan butang hyphen. Kemudian saya tekan yang kedua, air. Saya tekan butang hyphen. Kemudian saya tekan makanan. Saya tekan hyphen. Lepas tu saya tekan butang OK. Alright. Mula-mula, okay, saya cancel dulu. Saya tekan butang 3 dot ni tadi. Okay, saya tekan butang create new. Saya akan create a new table. Nama dia jenis sampel, iaitu seperti berikut. Tanah. Hyphen. Hyphen ni maksudnya sempang lah, tolak tu. Kemudian yang kedua adalah air. Hyphen, tolak. Kemudian yang ketiga adalah makanan. Tolak. Lepas tu kita akan letak lagi lah air, tanah, udara. Contoh, udara. Okey, lepas tu contoh bunyi. Bunyi tak ada kena-mena dengan epic ada ke bunyi? Mungkinlah kan, bunyi-bunyian tu boleh menyebabkan berlakunya agent tu menjadi semakin meriah dan sebagainya. Okey, anda boleh tekan butang OK. Okey, kemudian anda boleh tekan butang OK lagi sekali. Dah siap dah? So dia akan keluar something like this lah. Jenis sampel dia akan ada air. Kemudian dia akan ada arrow kan kat bawah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu salam alaihi. Kita klik. Okey, apa Okey, alright. So nanti kalau tuan-tuan tekan butang ni dia akan keluar lah jenis-jenis tu tadi ya. Boleh ke? Keluar. Okey. So, kat mana nak pakai contoh jenis sampel ni? Kadang-kadang anda mungkin nak gunakan legal values ni untuk specify a specific consideration coding untuk certain thing lah. Contoh, jenis sampel air, result apa? Macam tu lah. Jenis sampel tanah, result apa? So, mungkin dia bukan satu, tapi 2 atau 3 elemen yang anda ada lagi nak diceritakan lah dengan benda ni. Okey, comment legal ataupun comment legal ni pun sebenarnya lebih kurang sama. Cuma beza dia biasanya kita ada boleh buat komen lah. Dekat sini kita boleh letakkan contoh jenis sampel 2 yang kedua. Contohlah ini saya buat je example. Jenis sampel kedua. So I can also click the 3 dot. So the 3 dot are going to be appear like this and then they will ask you about the data sources. So let us just go for the use existing. So anda boleh nampak kan kat sini dia ada existing tadi, iaitu kod ni, kod jenis sampel 1. Nampak tak? Kod jenis sampel 1 yang kita baru buat tadi tu kan. So kita boleh import je. So kita boleh tekan, dia akan bagilah. Ni contoh. Okay. So kalau you all ada something to do with the list, dia akan bagilah dalam comment value. Okay. Dah sudah? Simple je kan? Alright. So next, last, bukan last lah, second last is the codes. Codes ni anda boleh masukkan. Okay, codes ni kalau anda perasan dia akan tanya soalan. So soalan yang tuan-tuan akan nampak tak? Dia tulis sini environmental assessment dengan jenis sampel. So ini adalah field yang kita boleh linkkan. Cuba ingat balik, environmental assessment dengan jenis sampel ni adalah dalam page yang terakhir, betul? Dia ada legal value. So codes ni biasanya digunakan untuk legal value. So kita letak je lah perkataan test, contohlah test. Just
to indicate what will happen if we set something like this. And then yang ini kita create a new one lah. Nampak tak? Dia akan tulis kat sini, data source kita adalah test, environmental assessment dan juga jenis samples. Tapi environmental assessment ni tak sesuai ni. Kita kena, saya kena cancelkan balik. Saya ambil jenis sampel saja. Sebab environmental assessment ni adalah nama. Betul tak? Dia adalah label je kan? So, tekan jenis sampel saja, tekan data source, anda boleh tekan create new dan dia akan adalah dalam list yang berkenaan. So, anda boleh nampak dekat sini ada perkataan link. Cuba tekan link tu. Okay, link ni memboleh, kan saya dah cakap dia makin lama makin kicapkan tuan-tuan dan puan-puan, tak apa, selamat berkicap. So, dia boleh mengelingkan data tu lah. Contohnya data tu daripada jenis tanah tadi, saya kata, jenis sampel kepada table yang macam mana. Test, something like that lah. Kemudian anda boleh linkkan dia daripada jenis sampel kepada table. Yang ini biasanya terpakai apabila anda ada spesifik ID lah. Contoh ID orang ni ataupun result makmal macam ini. Apa result dia? Okay? Apa diagnosis dia? Something like that lah. Ini contoh sahaja. Anda boleh tekan view table dan anda akan nampak lah environmental, jenis sampel dan test. Okay? Saya ulang balik semula ya. Saya ulang balik daripada mula-mula sekali. Pertama, anda boleh ambil codes ni. Ni memang mungkin tak jadi pun apa anda buat. Tapi konsep dia adalah masukkan codes. Kemudian letakkan perkataan test di situ. Test ni adalah soalan lah. Soalan kita. Test result. Contoh. Kemudian anda boleh pilih select field to be linked. Saya akan select jenis sampel dan klik butang data sources. So dekat sini saya akan create a new data sources. So new data sources are going to be appear something like this lah. Test result dan juga jenis sampel. Kemudian anda boleh tekan butang link. Anda boleh linkkan lah test result yang berkenaan tadi. Iaitu test result kita adalah jenis sampel yang berkenaan. Dibuat bersama dengan test result yang berkenaan. So kita linkkan dua maklumat ini. Dan kita tekan butang OK. Alright. So dah siap. Kita boleh tekan butang OK lah. Dan dia akan standby untuk mengelingkan kedua-dua information. Nanti anda tengok macam mana result dia. Saya tak boleh nak adjust bagi cantik ya. Sebab tadi anda dah perasan ya. Dia dah gegor. Kejap lagi takut dia ni je. Dia shut off. Okay. The next one is relate. Cuba ambil last but not least is the relate. So relate ini akan mengambil berdasarkan apa yang ada pada borang tuan-tuan dan puan-puan. So yang ini mungkin tak sesuai dipakai sebab anda ada satu borang je. So biasanya kita akan relatekan borang kita ni dengan borang-borang yang lain. So this is contohnya kita ada borang keracunan makanan 2. Sebab ini bawah projek kan. Bawah projek kita ada keracunan makanan. Satu borang namanya keracunan makanan. Kita ada borang lagi satu. Contohnya keracunan air pula. So kita boleh letakkan form yang baru di situ. Contoh kat sini saya letak keracunan air. Contoh keracunan air. Okey, keracunan air ni kita jarakkan. Okey, relate to the form ni memang kosong. Kita boleh tekan create new dan kita tekan butang OK. Ni keracunan air pula ya. Borang kita yang kedua keracunan air. Dan kita boleh tekan butang OK. Alright, so kita akan nampak lah dekat bawah ni projek keracunan makanan, bawah ni keracunan makanan punya form, bawah ni adalah keracunan air punya form. Ya, nampak ya? Okay, kalau kita tekan butang tambah ni, dia buka lah page baru untuk keracunan air. So air ni mungkin anda boleh masukkan lah informasi pasal air, JBA. Okay, ni sini boleh letakkan environment, ENV, environment air. Water risk factor lah, risk factor of what exposure. Alamak, nama. Okay, risk factor je lah risk factor. Okay, dah siap. Alright, nampak tak? Senang ke? Dah macam betul lah kan apa saya kata. Makin lama makin kicap lah kan. Betul lah. Senang gunakan bagi tujuan di online kan. Okay. So tuan-tuan boleh pergi dekat contoh yang berikut. Kita ada file. Okay, tuan-tuan boleh tengok kat sini ada file, new project from template, new form, new page. So boleh familiar new project maksudnya buat projek barulah. New form maksudnya buat borang baru di dalam projek yang sedia ada. New page buat page lah. So tuan-tuan nampak struktur dia. Ini adalah struktur bagi projek. Ini adalah followed by the form. Ini adalah followed by the page. So ikut nanti tuan-tuan puan punya kaedah lah. Nanti masa assignment, salah satu requirement dia kena print screen tau. Nanti print screen.
tunjukkan yang anda dah buat. Contoh macam ni lah. Anda print screen. Macam saya ni, pakai Mac senang je. Shift Command 3. Dia akan terus print screen. Anda pakai Windows kan? Selamat berkicap lah. Tekanlah apa-apa pun. Yang penting dia print screen. Baik, selesai ya. Kemudian tuan-tuan dan puan akan nampak sebelah kanan ada lagi menu-menu lain. Yang ni saya akan terangkan sebentar lagi. Edit ni lebih pada penerangan ya sekarang ni. Lepas ni saya tunjuk demo macam mana enter data. Lepas tu kita rehat. Lepas tu kita sambung dengan kaedah lain pula. Okey, kat sini kita akan ada delete page, ni name page. Macam contoh anda dah siap ni kan. Anda nak delete page ni. Boleh tak? Boleh. Delete lepas tu buat balik lah ya. Buat sampai bila-bila pun macam tu lah. Dah buat buang. Dah buat buang Okey, view. Tuan-tuan dan puan boleh menghidekan ni contoh view ni, status bar ni maksudnya nak tunjukkan status of the project lah. So you can enable this thing. Fill name anda boleh tekan untuk menampakkan jenis ni kat sini kan view, anda tekan butang fill name, enable toggle it ataupun untoggle it so that you know what is the name that you given. Ini yang saya kata tadi nama variable lah. Okey, kemudian anda boleh tekan butang tab order. Tab order ni anda boleh nampak maksudnya ini nombor 00, 01, 2, 3 and so on and so forth. Okey. So anda boleh tekan butang API info logs if you want to display the log. This is the log lah. The log that associated to the changes and all the things that we done today. So this is a very comprehensive software lah. That's why kalau you tahu guna API info ni sampai ke peringkat menulis dia punya back end ataupun code, maka you boleh bekerja di CDC Atlanta lah. Mereka. Okey, kemudian anda boleh tekan butang insert, tak lain tak bukan ada dua je, iaitu insert page and also group. Format macam biasa, you boleh ubah alignment, background, grid, setting, bla bla bla. Ini semua adalah example. Okey, tools, you have the data dictionary that help you to navigate through apa yang perlu ada dalam you punya databases. Kemudian editor check code ni adalah untuk kita nak menulis lah kod-kod yang berkaitan dengan kita punya apa ni tadi, benda-benda ni kan. Contoh anda pergi dekat demographic, anda ambil analyze, saya ambil apartment ni kan. So anda boleh add the block before and after, faham tak? Selepas ni apa, pakai programming lah. Tapi yang ini, program ni bagi saya tak se-best program yang saya pernah belajar yang lain seperti Java, Python dengan R. Dia punya program ni macam orang-orang lama punya program. Okay. Kemudian kita ada make form from data table. So anda boleh buat borang lah, upgrade project, anda boleh upgrade kepada MDB databases ataupun anda boleh buat PRJ file untuk masuk dalam MySQL databases ataupun MS Access. So dia agak bias lah kepada Microsoft. Nampak? Dia semua masuk ke MS Access. Dan kemudian API info ni juga boleh masuk ke SQL Server. SQL Server ni biasanya server yang ada dalam hosting dengan juga domain yang anda beli. Enter data, bila kita nak enter data, option lah untuk anda change everything with regard to the web survey dan lain-lain. Okay, so next adalah help. Help nak minta tolong macam tu. Okay, pergi dekat file. Dekat file ni kalau tuan-tuan buat perasan, kita ada beberapa item utama iaitu open project. Bila anda tutup anda punya API info ni, dia akan save. Lepas tu anda nak buka balik, anda kena buka style dia adalah open project. Anda kena open project dan daripada project tu dia tanya nak project mana nak dibuka. Yang kedua dia tanya borang mana nak dibuka. So macam tu dia punya flow dia. Saya ambil contoh, kalau saya tutup, apa yang jadi dia akan save. And then kalau saya nak buka balik untuk edit, maka saya tekan butang create form. Tapi saya tak tekan new project lah. Instead, I akan go to the open project by clicking this icon or going to this file and open project. So as I mentioned to you, you need to know where you put your project tu lah. So saya letakkan project saya di bawah keracunan makanan. Under this keracunan makanan, I'm going to click open and then it's going to be appear something like this. And then I need to select what is the form that I want to manage. So kita ada dua form, satu keracunan air, satu lagi adalah keracunan makanan. Okay, jelaskan. Okay, next adalah open project from web. So anda boleh tekan butang open project from web. One of the more setting are invalid, enter the correct setting and try again. So this one adalah is to link with your server. Yang ni adalah untuk link kepada you punya server. Okay, close project lah. Get template, dapatkan orang lain punya template dan gunakan. Dan bawah ini adalah copy form to mobile devices. So basically, yang ini yang kita akan banyak gunakan lah untuk membuat online nanti. So apa yang anda perlu lakukan sekarang, contoh, anda akan tekan butang copy form to Android devices and then anda tekan butang copy
No devices were found. Yang ini akan anda masukkan secara developer mode. Yang ini kena masuk secara kabel. Kena pakai kabel, masuk. Bila tekan copy ni, dia masuk dalam anda punya AP info dalam phone. So, anda boleh jawab pakai phone lah. Tapi data tu kena masuk balik dalam komputer. Dia kelakar sikit. Ya, 2 kali kerja lah. Tapi kalau anda nak synckan ke clouds, dia ada juga boleh sync ke clouds. Tapi dia selektif. Dia tak semua clouds yang dia support. Tak silap saya is bukan Dropbox. Dia panggil apa lah, box. Kalau anda tengok. Nanti kita lepas rehat, kita explore sekejap lah dia punya online tu. Boleh tak? Dia memang sedikit technical dan kicap dan menyusahkan lah. Alright. So last but not least, saya nak tunjuk pada tuan-tuan puan yang ini je. Tuan-tuan puan pergi dekat option. Tools dan option. Cuba pergi sekarang. Tools dan option ni. Yang ini sangat penting untuk tuan-tuan puan faham bahawa dia akan ada following format and also how you want to deploy it. How you want to deploy it inside the web survey ataupun cloud services lah. Okay. So pertama dia guna Microsoft apa version berapa ni penting untuk server requirement, and then default data format to the read command bla bla bla. Ini adalah apabila anda ada kita panggil connection antara two different gateway. Kemudian dekat bawah ni kalau anda perasan ada service key. Service key ni adalah untuk tujuan mapping and geocoding. Nampak tak? Note, the default map service should be used only for demo purposes. For optimal performance with mapping geocoding, please replace with the default key with the one retrieved from the Microsoft Bing services. So kalau tanya saya, dia guna Microsoft punya framework lah. Nanti anda belajar kejap lagi, gunakan Google Form, anda akan banyak leverage menggunakan Google punya framework pula. Yang ini Microsoft, yang lagi satu Google. Lepas tu anda pandai-pandailah gaduh sama korang nak pakai Google ke nak pakai Microsoft. Okay, working directory macam biasa. Kemudian sebelah kanan language. Okay, kemudian lagi satu sebelah kanan dipanggil analysis. Okay, lagi satu sebelah kanan dipanggil plugin. So this one you can plug in as according to your needs. For example, anda boleh import CSV, AP Info, Web, Cloud Services, Microsoft Access. So for me, I am not familiar with the infrastructure of the Microsoft. So therefore, I may want to skip lah. Saya tak sangat nak cerita lah sebab saya memang tak mahir sangat guna Microsoft. AWS pun saya jarang pakai. Saya banyak pakai kepada Google punya infrastructure. Okay, web survey kat sini anda boleh gunakan endpoint address. Dan macam saya kata, saya percaya dia akan lebih support Microsoft punya framework dan juga server requirement. Okay, belah kanan cloud data capture pun sama. Okay, last sekali adalah IO coding. Yang ni industry occupation coding lah. Ini lebih kepada untuk dia orang punya KPI lah, pemantauan penggunaan apps ni untuk digunakan bagi tujuan bidang apa. Baik, secara umum apa yang berlaku nanti, borang ni kena ambil, masukkan dalam phone. Faham ya? Lepas tu buka phone, dia akan keluar benda-benda ni dalam bentuk phoneable lah, phoneable written up. Anda kena type something like that. Dan anda save dalam phone memory, dan anda akan save dalam bentuk PRJ lah, project. So anda akan hantar project ni secara email ataupun letak dalam Dropbox ataupun letak dalam Google Drive untuk tim dekat HQ download dan synckan. Dia macam jalan dia agak berliku, penuh keimanan dan cabaran Tuhan, tapi itulah cara dia yang paling praktikal tanpa server punya infra. Okey, saya ulang. Cara dia tadi, tuan-tuan dan puan-puan akan basically publish. Contoh macam ni kan, kalau you tekan je, publish form to the cloud data capture, it's not as simple as that because you need the endpoint. You need to ada server requirement, bla bla bla. So, cara nak gunakan secara robust, you ambil ni, masukkan dalam phone, barulah phone you ada project tu boleh pakai untuk key in, nanti dah key in project tu dengan data yang ada, masukkan dalam Google Drive. Nanti kejap lagi kita akan explore pula dekat phone punya interface macam mana ya. Okay, that is a nutshell of our discussion. Kita rehat dulu, sekejap lagi sambung balik dalam lebih kurang pukul 10.40. Cuma saya mohon, dalam masa-masa yang berbaki ini, tuan-tuan boleh tekan butang enter data dan masukkanlah sekurang-kurangnya 5 data. Cuba masukkan 5 data. Boleh ya? Okay, this is the example of how you want to insert those data. Saya tunjukkan contoh. Saya tak tunjukkan contoh yang banyak lah. Saya tunjuk satu contoh je. Okay, Syazwan, nama pesakit, Aizat, address, nombor 1, Jalan Pendekar Mustar, Jalan Pendekar 11, Taman Ungku Tun Aminah
Skudai 81300 Johor Bahru. Ini orang yang pandai menulis alamat lah. Kalau orang yang tak pandai menulis alamat, dia tulis tak apa-apa kan. Umur 32, nampak? Dia kata tak boleh. Kau mesti jadi budak-budak sekolah. Okey, 16 lah. Okey, nombor untuk dihubungi 011 29123455. Ini nombor telefon saya. Okey, tarikh mengisi borang 09 slash dia Amerika. Nanti kena ubah pattern dia tau. Pattern ni kena ubah lah. Tadi sebenarnya boleh buat day, month and year. Tapi saya terlupa, maafkan saya. So ini ikut tarikh Amerika. Masa mengisi borang 9 double dot 10 double dot 10. Okay. Tarikh and masa. Ya Allah. Ni anda boleh type teruslah kat sini. Nanti dia ambil masa komputer. Ni masa komputer ni. Bila anda klik ni kan, dia ambil masa komputer. Okay, jenis rumah teres. Okay. Ni gender ni tadi adalah duplicate sebenarnya. Saya lupa nak delete. Tapi basically that is the idea. Okay, next adalah kita akan pergi kepada EPID and clinical. Macam itulah. Simptom muntah, saya tulis yes. Simptom cerit, saya tulis no. Saya adalah female. Analyze ni saya tak letak apa-apa function. Okay, kat sini nampak ada image ni kan. Image ni membolehkan kita memasukkan image ya. Memasukkan image. Okay, nanti anda boleh masukkan image. Nampak tak? Penyiasat Syazwan dia panggil je. Ini contoh apa tadi? Duplicate ataupun mirror. Dia panggil mirror kan. Okay, laboratory. Okay, kat sini kita boleh letakkan data 1 point. Tadi kawan kita kata 4.5 lah contoh. Okay, IgM saya yes, ada detected. Okay, IgG kena letakkan tarikh contoh. Okay, perasan tak dia ada dua ni kan? Bawah ni mungkin adalah follow up. Macam ni pagi, ni petang. So anda boleh adalah keputusan darah yang diambil secara berkala. Okay, kita pergi the next one is the environment. So jenis sampel dia akan retrieve daripada kita punya databases. Okay, kita akan ambil juga contoh yang berkenaan. Okay, test result dia tak akan keluar sebab dia tak boleh nak link kan between these two. Tak apa, ini just give you an example. Okay, keracunan air ni dia akan buka borang yang baru Okay, ni keracunan makanan. Dia dah pergi pula pada keracunan air. Kemudian kita boleh back Kita boleh back. Ada satu button back tadi. Dah siap ni semua kan. Kita akan tekan butang yang dipanggil sebagai ni dah save lah. Kalau tuan-tuan perasan kat sini dia dah tulis 1 of 1. Maknanya dia dah save. Kita boleh tekan next. Next record ni maknanya record yang kedua. Nampak ya? Itu cara tuan-tuan puan nak masukkan data. Agak melecehkan, tapi sebenarnya kalau dah familiar dia agak senang lah. Okay? Kat bawah ni nanti kita akan bincang untuk SNA. Ini topik 1.6 tak silap saya atau 1.7 iaitu social network analysis. Okay, bawah ni kita boleh delete. Yang ini adalah line listing kita. Ni biasa Dr. Pakar mesti tanya kamu. Mana kamu punya line listing? Mana kamu punya line listing? So this is the example of your line listing lah. You have the investigator name, the address, the umur, the phone number, the title of the house and something like that. Okay, so yang ini nanti kita belajar kemudian. Saya persilakan tuan-tuan dan puan untuk memasukkan data-data yang boleh disesuaikan oleh tuan-tuan dan puan. Kita sambung balik kemudian nanti ya. Boleh Boleh ke tak boleh ni tuan-tuan dan puan? Boleh Dia macam boleh tak boleh pun kena boleh jugalah kan. Selamat membolehkan diri. Sekejap saya nak cari gambar. Tak ada gambar Ada tak? Tak ada gambar. Tak apalah. Kat sini nanti contoh anda boleh masukkan gambar lah ya. Saya nak tengok dia punya output tu nak tunjuk kepada you all. Okay. So anda boleh lihat line listing ni daripada dua jenis. Satu adalah interaktif ataupun printable HTML. Nanti kamu explore dulu lah. Seorang key in 5 kali. 5 data. Nanti kita akan bincang selepas rehat nanti.